Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dengan nikmat dan kurnianya kita masih boleh bernafas. Kita bersyukur banyaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah, saya pun bukan nak buat live ni panjang-panjang. Saya nak buat live ni pendek ya, kan, untuk perawat-perawat Islam ni. Yang mana yang duk kata perawat-perawat Islam ni, kan. Waalaikumsalam pada siapa yang beri salam dan selamat malam. Jadi insyaAllah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa khutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi insyaAllah, hari ni saya nak tegak sikit lah. Saya pun bukan siapa-siapa. Saya pun manusia biasa, manusia lemah. Dan saya tak biasa mengatakan saya ni orang alim. Saya ni orang yang tak alim. Saya ni orang yang selalu buat dosa, selalu mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya lah. Saya orang yang penuh dosa, yang bukan alim. Jadi saya nak tegur sikit kepada semua perawat-perawat Islam ni, yang bercakap tentang perawat Islam, yang berjubah bagaikan wali, yang berserban bagaikan wali, tetapi hakikatnya diri kamu adalah iblis. Minta maaf saya bercakap, kadang-kadang perbuatan kamu ni menjauhkan umat-umat, manusia-manusia yang baru hendak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, berasa tidak mahu, berasa bosan, berasa tidak suka dengan sikap kamu, dengan akhlak yang kamu bawa ni. Berpakaian seperti wali tetapi hati seperti iblis. Banyak sangat hari ni. Sebab tu saya kata, kan, saya pakaian saya macam tu, tuan-tuan. Ada hari saya pakai macam mana punya orang, ada hari saya pakai saya macam tu. Saya tak erti nak berpura-pura, saya tak erti nak cerita saya ni orang bagus, saya ni berjanggut panjang, saya ni orang bagus. Tak. Saya janggut ni saya simpan sebab sunnah. Pakaian saya macam saya lah. Kalau tengok saya ni, perbuatan saya ni, uish, awak ustaz ni saya tu saya lah. Tak payah. Saya bukan nak menyelindungi apa, kata oi saya ni orang baik, sentiasa bertasbih. Tak. Kan, jadi saya nak pesan kepada semua perawat Islam yang mana hebat-hebat ni, yang mana alim ulama ni, jagalah diri kamu. Janganlah kamu nak merasa sesuatu ni hasad dengki sama sendiri. Kan, saya tengok hari ni fitnah semakin besar. Bukan fitnah antara orang-orang yang tak faham agama, tapi fitnah ni yang berlaku antara orang-orang yang faham agama. Yang mana hebat, yang mulut selalu keluar kalamullah. Tak habis-habis nak fitnah. Orang ni sesat, orang ni syirik, orang ni bid'ah, orang ni yang tu, kan. Sepatutnya kalau nak bercakap, nak tanya, kan. Ya, Waalaikumsalam dari Singapura. Terbaik lama saya tak pergi Singapura ni. Lepas Covid ni tak boleh nak pergi lah. InsyaAllah nanti habis Covid saya pergi buat rawatan sana. Jadi saya nak bagi tahu, janganlah kita cepat menuduh orang. Orang ni tak betul, orang ni syirik, kan. Kalau rasa tak betul, jumpa daripada depan, PM, Messenger. Buat apa nak bercakap dalam public? Buat apa nak cakap dalam public yang menimbulkan berbagai-bagai fitnah yang akan terjadi, kan. Saya pun tengok kesian kepada Ustaz Syafiq ni, Al-Idrus ni. Tak habis-habis orang nak fitnah dia, tak habis-habis orang nak cakap dia, kan. Tak apalah, saya pun dah bertelefon Ustaz Syafiq, saya beritahu tak payahlah buat apa tu, tentang tarik jin masuk dalam badan tu, kan. Benda ni takut mendatangkan fitnah, kita tinggalkan. Dan Alhamdulillah Ustaz Syafiq ni orang yang baik, orang ni cukup merendah diri, orang yang cukup senang minta maaf kalau dia buat benda tak betul. Tapi bagi saya bukan dia buat benda tak betul, ada kaedah tu, tapi mungkin kaedah ni akan mengelirukan orang, kan, akan jadi timbulnya fitnah. Jadi saya suruh dia tinggalkan, dan dia pun dah beritahu memang dia pun nak tinggal dah benda-benda macam tu. Saya kata kalau nak buat pun, kalau perawat pesakit tu minta, barulah buat. Itu terpulang lah. Cara saya kaedah, ustaz cara kaedah saya boleh terima, tak ada masalah pun, selagi kaedah tu tak berlanggar dengan hukum syariat, kan. Adakah dia panggil jin masuk dalam badan orang, badan perawat, yang ataupun dia punya apa, anak murid dia tu, adakah dia suruh menyembah berhala ke apa ke? Tak ada, kan. Adakah dia suruh mensyirikkan? Tak ada, kan. Malah dia confirm mission apabila benda tu masuk dalam badan orang panggil apa, anak murid dia confirm mission dengan
tuan rumah tu sendiri ataupun pesakit, betul tak apa yang terjadi? Apa betul tak jin ni cakap ni, apa yang terjadi pada hang? Kan? Kalau tuan rumah tu tak betul, mana jin tu menipu lah. Tak ada kata kita nak dengar cakap jin 100% tak. Tapi tak apa. Benda tu boleh mendatangkan fitnah, lebih baik kita tinggalkan. Buat yang mana yang betul. Sampai isu selawat pun tak boleh. Sampai isu selawat ni kata selawat ni bukanlah apa, penyembuh Allahu Rabbi. Saya tengok saya sedih tuan-tuan. Saya macam saya lah. Saya minta maaf. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang alim. Saya beritahu saya bukan orang alim, saya bukan orang hebat, saya bukan orang tok wali pun tak. Saya orang pendosa lah. Hari-hari buat dosa. Jadi saya nak beritahu kepada semua perawat-perawat Islam, janganlah bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, dan dia Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan kamu ketika dia menjadikan kamu daripada tanah, ketika masih kamu dalam janin dalam perut ibu kamu. Janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Dialah yang paling maha mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kata. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang lebih tahu manakah yang lebih baik di antara kalian. Jangan kita senang-senang tuduh orang. Contoh saya beritahu, kalau orang tu bawa patung berhala, Contoh saya beritahu, dia bubuh lah kereta tau. Boleh tak kita nak kata dia syirik pada Allah SWT lagi? Boleh tak? Jangan cepat hukum. Boleh tak dia ambil satu patung berhala mana-mana, dia bubuh lah kereta dia, tiba-tiba saja dia bubuh. Kita nak tuduh dia syirik pada Allah Ta'ala. Kita nampak dia ambil letak, tapi kita nampak tak dia sembah ke tak? Kita nampak tak dia menduakan Allah Ta'ala? Kalau kata dia ambil patung tu saja, boleh apa? Boleh kita kata dia dia syirik. Kita pun kena kata apa? Kita pun syirik pada Allah semua. Sebab apa? Kita beli patung mainan-mainan semua bagi ke anak-anak kita. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita menghukum. Kita tak tahu niat orang tu macam mana. Mungkin dia bawa patung tu ke, dia nak bagi pecah patung bahala, kita tak tahu. Tapi kita dah cepat dah hukum. Orang ni syirik ni, dia bawa patung ni. Kan? Nampak tak? Hasad manusia, cepat sangka buruk pada manusia ni cukup cepat dalam diri kita. Saya tak kata pada orang lain, saya kata pada diri saya. Telinga saya lebih dekat pada mulut saya. Saya pun kadang-kadang ada sangka buruk. Saya mengaku. Sebab kita ni lemah dan kita ni bukan orang yang suci. Kan? Jadi itulah saya nak pesan yang itulah. Janganlah kita merasa diri kita suci. Dan jangan ada iri hati. Kalau kita tengok pusat rawatan Nur Zikir, orang ramai follower dia, bagus, Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala murahkan rezeki dia. Allah Ta'ala berkati. Saya ni, saya kata orang, siapa nak pesakit, ambil lah. Jangan iri hati, jangan buat fitnah. Kalau rasa siapa, Tok, saya ni sakit hati dengan Tok sebab apa? Tok ramai pesakit, ambil semua, ambil semua. Saya pun mudah sikit buat kerja. Ambil semua. Saya tak masalah. Siapa tak mau berubat, saya tak apa. Pilah berubat tempat lain. Kadang-kadang sampai kita suruh pergi berubat tempat lain pun, mereka duk main juga. Bukan kita belagak dah, entah kita tak mau. Tak kira orang kata kita makan duit. Dah, Ustaz Syafiq pun dia tak suruh orang pergi berubat ke dia. Orang nak pergi lah berubat. Tak ada paksaan dalam berubat ni. Jangan rasa timbul hasad lagi. Tengok, Ustaz Syafiq ni dia buat live sekali berpuluh-puluh ribu. Beribu-ribu orang share live dia. Aku ni duk buat berubat ni tak ada orang pun. Itulah sebab apa kita tak ada orang. Sebab diri kita. Kita tak ikhlas dalam kita merawat orang. Kita tak ikhlas dalam kita nak membantu orang. Jadi Allah Ta'ala, tu semua kerja Allah Ta'ala, bukan kerja pandai dia. InsyaAllah saya pun selalu telefon Ustaz Syafiq. Saya selalu bagi semangat ke dia. Teruskan. Jangan kita layan orang macam ni semua. Orang yang nak publicity, pemurahan ni semua, kita jangan layan. Macam saya pun kena fitnah saya. Senang kan. Nak ajak jumpa senang. Sebab apa? Kalau mereka kata saya ni main jurus ada jin, saya nak suruh mereka ruqyah saya sampai keluar jin tu. Saya nak tengok juga. Saya minta maaf, saya bukan nak cabar orang tuan. Tapi kalau mereka tulis dalam tulisan mereka bahawasanya saya ni menggunakan jurus yang mengundang para jin, beritahu saya ni dukun apa bagai, saya nak cabar ni. Ni saya cabar. Saya nak cabar semua perawat Islam yang mana kata saya ni tak betul, saya ni ada belah jin, saya ni dukun. Saya nak cabar tuan-tuan. Saya tawarkan diri saya nak pergi tempat pusat rawatan yang mana-mana tuan-tuan beritahu, tolong ruqyah saya bagi keluar jin tu. Sebab apa? Saya pun tak mau jin.
Saya tak suka jin dalam badan saya. Kalau ada, tolong ruqyah sampai jin tu keluar. Cuma jangan bagi tangan saya yang keluar. Tu lah saya beritahu. Kalau tangan saya keluar, susah kena kes polis pula. Tak apa, ruqyah saya sampai keluar jin. Jangan hampa ruqyah kau, hampa cucuk dengan jarum, memang aku belum nampak. Tak apa, ruqyah. Macam mana hampa kata ruqyah syar'i kan. Hampa ruqyah syar'i tu sampai keluar jin dalam badan aku. Kalau nak Ustaz Syafiq pergi sekali pun, saya bawa Ustaz Syafiq pergi sekali. Siapa lagi? Saya nak bawa tu sampai Kang Ujang Bustami kita pun dia kata tak betul juga. Saya nak bawa, kalau boleh Kang Ujang Bustami saya nak kontak dengan dia, suruh dia mai Malaysia. Saya nak suruh ni perawat-perawat Islam yang gotong yang konon-kononnya belajar ilmu syariah, ilmu syar'i. Ruqyah kami sampai keluar jin. Lepas tu biar saya nak ruqyah pula hampa. Tengok macam mana. Siapa yang ada jin, siapa yang tak ada jin. Bukan cakap nak hebat tuan-tuan. Jin ni di mana-mana saja. Di sebelah kita ni pun ada. Korin yang sebelah kita ni pun ada jin. Mangsa jin tuan-tuan. Nak lari pada mana? Manusia nak lari pada jin, nak lari ke mana? Nak lari mana pada jin ni? Jin ni berlambak kalau orang boleh nampak ni. Tengok mampu Sampai satu kitab dalam kitab rawatan Islam, saya tak ingat lah kitab tu, bagi tahu ulama ulama mentafsirkan bahawasanya menjumlahkan lah orang beriman. Allah, perkataan dia tu saya lupa dah. Jadi ulama ni nak bagi tahu kata jin ni banyak mana. Kalau seorang manusia dia punya nisbah kepada jin adalah 9,000 ekor jin. Satu manusia bersamaan dengan 9,000 ekor jin. Satu ekor jin bersamaan dengan 9,000 para malaikat. Yang lebih banyak adalah para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu Taala. Tetapi kalau nak bandingkan manusia dan jin, maka jin lebih banyak daripada manusia. Bayang satu orang dinisbahkan kepada 9,000 jin yang ada. Jin ni banyak tuan-tuan. Jadi sudahlah. Janganlah duk fitnah orang. Cukup-cukup lah. Kita tak nampak lagi jenis, kita tak nampak dengan mata kita dia mensyirikkan pada Allah Ta'ala, jangan kita sebut. Kalau tengok saya duk berubat, tiba-tiba saya pun apa panggil dewi ke dewa ke apa, bolehlah kata saya tak betul. Selagi saya duk baca ayat Quran tu, saya guna kaedah saya nak hembus ke, saya nak tampak orang ke, saya bagi tahu kata saya jurus lah. Tapi sama juga kamu pun guna jurus juga. Bila kamu baca ayat Quran, kamu hembus lah. Jurus tu apa? Sebab tu tak belajar. Bila tak belajar, nak hukum orang. Sebab tu saya kata ilmu aura tu apa? Aura tu gelombang. Jadi bila kamu baca tu, kamu pun gunakan aura. Kamu pun gunakan aura ni, nama saintifiknya. Kalau nama tak saintifik dia, nama dia gelombang. Bila kita baca, kita hembus dalam air, itu namanya gelombang. Hembusan, ada gelombang hembusan. Kalau ambil sains punya teknologi, pergi check tengok, memang ada. Keluar dia punya apa tu, magma lah, apalah, semua macam-macam lah dalam sains tu. Itu adalah gelombang. Kita buat ilmu aura, dia pun kata kita sesat lah dah. Pelik betul kan. Kamu pun ada dalam apa yang duk kata apa, rawatan syar'i ni. Tepukan ni apa dah? Tak gelombang. Tepukan ni ada gelombang. Bila kita sentuh saja, ada charge elektrik di badan orang tu, ada charge. Sebab tu kita mengaji dulu, jangan mudah hukum orang. Bila orang kata ilmu aura ni, oh syirik. Oh ni semua khurafat lah, ni ikut agama lain dah. Apa ni? Siapa yang pergi ikut agama lain? Kan? Sebab tu kata jangan hukum orang, mengaji dulu. Jangan tengok orang ni gila, kita kata dia ni gila apa busuk. Dia wali Allah, kita tak tahu. Kan? Kita jangan pandang rendah pada orang. Kita tengok orang yang jalan tepi tu, walaupun orang gila, kita tak tahu dia tu wali Allah. Kalau tuan-tuan pergi bagi dia RM1, dia doa tuan-tuan 1000 tahun tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki tak putih-putih. Itu tak mustahil. Itu tidak mustahil tuan-tuan. Kita tak tahu sebenarnya wali Allah ni di mana. Orang yang gila tu, kemungkinan wali Allah. Pergi tengok, bagi kat dia RM1 ke RM2 beli makanan kat dia. Bagi tahu dia, wahai wali Allah, doakan untuk aku. Kalau dia doa tuan-tuan, bergemang belum umur 7 keturunan tuan-tuan makan tak habis lah. Saya beritahu ni, 7 keturunan tuan-tuan makan tak habis.
Tapi bila tuan-tuan mengherdik orang-orang macam tu, tunggulah azab dari Allah. Begitu juga dengan kalau kita tengok orang pelacur, kita nak kata, jijik lah pekerjaan dia. Sedangkan kita dah tahu satu cerita bagaimana seorang pelacur yang bagi minum air anjing yang tengah dahaga. Allah Ta'ala kata apa? Dia ahli syurga. Dia mati, lepas tu dia ahli syurga. Walaupun perbuatan dia jijik, walaupun perbuatan dia tak senonoh, walaupun perbuatan dia haram, bukan ukuran bagi manusia nak menghukum dia. Dia ahli syurga. Kita yang duk hukum dia tu ahli syurga ke ahli neraka? Kita pun tak tahu lagi. Kita pun tak tahu nak hidup lama mana lagi. Dah, ni saya terpaksa cakap tuan-tuan. Sebab Ustaz Syafiq pun saya selalu telefon, dia sedih. Bila dia sedih, saya sakit hati dengar, saya geram. Saya tak boleh kawan-kawan saya ni sedih, saya geram. Saya ni dia rempang sikit lah. Rempang tak senonoh sikit. Saya beritahu saya tak senonoh, rempang sikit. Jadi saya geram bila tengok kawan-kawan saya sedih. Orang duk fitnah kawan-kawan saya geram lah. Saya mulalah timbul amarah saya. Sebab tu saya kata saya pendosa, saya bukan wali. Saya pendosa tuan-tuan, hari-hari buat dosa. Hari-hari tu buat dosa. Kalau tuan-tuan tahu saya buat dosa, tuan-tuan pun tak mau kawan dengan saya lah. Hinanya saya ni, jijiknya diri saya ni. Kalau tuan-tuan tahu dosa saya buat hari-hari, kalau tuan-tuan tahu apa benda saya buat hari, tuan-tuan tak mau kawan lah. Pis ni pun tuan-tuan akan maki hamun saya. Sebab apa? Saya ni orang yang jijik. Tapi saya tak buka lah aib saya depan orang. Kalau Allah Ta'ala buka aib tu, maknanya tu terima lah habuan saya. Saya tak suka berpura-pura tuan-tuan. Diri saya macam ni. Wahabi bukan percaya dengan wali. Ya, memang Wahabi ni saya pun tak tahu nak cakap lah. Ngengeng Wahabi ni terlampau banyak dah di dalam masyarakat ni. Nabi tak buat, kita tak payah buat. Mudah ya. Yang tu senang, yang ni mudah, yang tu mudah kan. Sampai mudah kan. Boleh lah macam-macam. Jadi macam Arab lah. Kita tengok di Saudi Arabia. Yang tu bid'ah, yang nu bid'ah, yang ni bid'ah. Buka pub halal. Disco halal. Tak ada minuman keras, tapi wanita ada halal. Mana ada ulama-ulama hak duk kata, orang nu sesat, orang ni bid'ah, yang tu ni sengak. Mengiyakan pula, ada pula ulama yang kata halal. Itu saya kata fahaman Wahabi ni bahaya. Fahaman Wahabi ni dia berlandasan, saya bukan nak fitnah. Siapa yang mengaku Wahabi, dia Wahabi lah. Minta maaf lah kalau rasa panas. Masa terima. Wahabi ni dia satu gerakan dengan Freemason dan Illuminati ni. Sebab tu mereka nak menjahanamkan Mekah dan Madinah. Apa yang jadi di sini di Saudi hari ni, yang mana Nabi beritahu, kita tengok siapa kerajaan hari ni. Ni saya beritahu. Kita tengok siapa kerajaan yang ada hari ni. Kerajaan Saudi. Nabi beritahu istana putih yang ada di Madinah, yang di depan Madinah. Ada tak ada? Ada. Istana siapa? Putra Saudi. Yang mana Nabi beritahu yang tempat Dajjal akan duduk. Dan Dajjal akan tengok kota Madinah dengan kota Mekah. Ada hari ni. Dulu Nabi beritahu akan naik tumbuh-tumbuhan di Mekah, orang tak percaya. Sebab apa? Padang pasir. Hari ni tuan-tuan. Hari ni apa jadi? Hijau dah penuh dah di Mekah. Dah tunggu hari. Siapa punya kerajaan? Kerajaan Saudi. Apa kerajaan yang mereka ikut bawa? Adalah Wahabi. Sebab tu saya kata Wahabi ni bahaya. Tapi apa nak kata tuan-tuan, di Malaysia ni terlampau banyak lah. Terlampau banyak lah tuan-tuan. Saya tak kisah tuan-tuan kalau mereka kata yang ni sunnah. Benar, saya terima. Ya, sunnah memang sunnah lah. Tapi jangan tolak pandangan ulama-ulama. Ulama-ulama pun bukan bodoh tuan-tuan. Ulama-ulama pun mengaji. Nak ambil satu ilmu, berhijrah 40 hari 40 malam. Pi nak ambil satu hadis, balik mai. Pengorbanan ilmu-ilmu ulama-ulama dahulu cukup hebat. Dan mereka ada tafsir mereka sendiri. Mereka ada kias mereka sendiri dalam hukum. Janganlah kita senang-senang nak membid'ahkan orang. Kita mengaji pun tak tahu mana. Dapat PhD pun dengan duit mak bapak. Tak ada pengorbanan apa pun. Tiba-tiba keluar cakap pandai orang ni bid'ah, orang ni sesat. Orang ni bid'ah, orang ni sesat. Yang tu dia tahu. Yang ni bid'ah, ni sesat. Yang hampa tak fikir. Umat yang dalam keadaan susah macam mana Ustaz Abid Liu buat. Apilah bantu. Tahu? Yang ni bid'ah. Ni sesat ni syirik ni, syirik neraka ni. Bukan hampa nak turun padang. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang saya minta maaf lah. Saya berasa
kecewa dengan ahli-ahli agama sejak akhir zaman ni tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Ulama-ulama dahulu mereka lah ahli perang. Mereka lah komandan perang. Siapa Nabi Muhammad SAW kekasih kita? Seorang orang yang hebat, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang khalifah, seorang pemimpin dunia, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Dan dia juga seorang komandan perang. Dia juga seorang doktor. Apa lagi tuan-tuan? Itu yang ulama kena buat. Tetapi hari ni ulama duduk di meja, duduk di ofis, tunggu duit gaji masuk sebulan 4-5 ribu. Orang ni bid'ah. Orang ni sesat orang ni minum ketum tak betul. Oh ini haram ni, haram. Oh jangan kawan. Orang ni jijik. Inilah kerja ulama hari ni. Kamu turun nak ke padang? Kawan nak dengan mereka? Cuba turun kawan dengan orang macam ni. Tak apa, duduk sembang, dakwah lah sikit-sikit. Hampa buat lah kerja ni, hampa tak buat. Tapi bila orang buat, hampa kritik, oh tak betul ni, cara dakwah ni tak betul. Dulu hampa kata tablik pun tak betul. Yang duk pergi husung baju, kain baju, pergi tidur dalam masjid, oh ni pengotok tablik ni semua. Sebab apa tuan-tuan? Inilah akhir zaman. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa meluat dah tuan-tuan dengan ahli-ahli agama yang ada lah ni tuan-tuan. Tentang isu daging. Nak cakap ni panjang. Isu daging, isu kartel, keluar daging yang tidak halal. Mereka keluarkan fatwa saja. Boleh kalau kita tak tahu kita makan. Kita bukan nak tahu boleh ke tak boleh. Kita nak tahu siapa punya kerja. Siapa yang lepaskan ni, benda-benda macam ni. Sampai anak-anak bini kita, umat Islam makan benda-benda macam ni. Kita nak tahu yang tu, bukan kita nak tahu boleh ke tak boleh. Dah makan dah, bukan boleh korek keluar dalam perut ni. Semua orang pun tahu. Bukan nak kena minum ayak tanah satu baldi kot, tukar darah ke apa semua. Takkan nak kena buat macam tu. Semua orang pun tahu. Yang kita nak tahu siapa dia pengkhianat dia. Tapi mereka duduk sangat tutup mulut. Tak boleh cakap. Tak boleh. Nanti hilang pekerjaan, hilang jawatan, hilang kuasa, tutup mulut. Walaupun kita ulama, walaupun kita apa sekalipun, tutup mulut. Tapi yang kita tahu, ni tak betul. Ni bid'ah. Yang tu ni. Ini yang berlaku ni. Minta maaf lah. Minta maaf lah, saya tak apa berminat lah tuan-tuan. Biar keadaan saya macam ni, orang tengok saya, rempang lah Ustaz. Rempang pun tak apa. Hampa tak tahulah diri aku macam mana. Hampa tak tahu diri aku macam mana. Hampa nak kata aku selekeh ke, hampa nak kata aku apa pun, hampa kata api lah. Aku tahu diri aku siapa. Dan aku tak suka merendahkan orang tu, merendahkan orang ni. Sampai musuh saya sendiri pun saya tak gamuk nak maki hamba ni tuan-tuan. Walaupun orang nak maki macam-macam lah long tiger ni, saya tak mau maki dia. Sebab apa? Saya ada perasaan sayang lagi. Sayang tu bukan apa tuan, kesian. Biarlah dia nak buat apa, dia buat lah. Dia nak saman ke apa tu, dia pasal lah. Saya tak mau ambil tahu. Tapi saya, bukan kata saya bagus, saya macam tu lah. Yang tak betul kena cakap tak betul, yang betul kena cakap betul ya. Isu jantina sajat tu sampai sekarang dia orang tak boleh detect. Saya pun tak tahu kan. Teknologi macam-macam. DNA lah, bagai lah, pegejadah. Tapi tak tahu. Sajak ni lelaki ke perempuan pun tak tahu. Saya pun penin. Penin lah. Kalau main guling kita kata penin lah. Kan? Memang. Sebab tu tonton buka mata fikiran, tengok balik. Orang yang nak buat kerja agama yang ikhlas ni, macam-macam dugaan fitnah yang akan berlaku. Orang yang ada pangkat darjat, orang yang ada kuasa ni, yang betul-betul alim ulama, mereka tak mau buat kerja macam ni tuan-tuan. Mereka tak mau bantu orang. Orang menghina agama Islam, orang menghina macam-macam. Mereka duduk sangat tutup mulut ya tuan-tuan. Orang hina Nabi, mereka bisa mangkit tapi buat report polis. Saya nak tanya yang tu saja. Kalau saya cakap tak betul ni, saya nak tanya yang tu. Orang bila ada satu kes penghinaan Nabi Muhammad SAW, ada para mufti ke ulama, mungkin ada 1-2, tapi berapa ramai? Saya nak tanya berapa ramai alim ulama, ustaz yang turun padang, pi balai polis, pi buat rapulan polis? Yang ada pun 1-2 orang lah. Hampa dapat duit setiap bulan 2-3 ribu, 4-5 ribu, 10 ribu, hampa tutup mulut hampa. Ini yang berlaku akhir zaman. Na'udzubillah minaz zalik. Ni orang bodoh macam kami ni, hampa tuduh kami ni sesat syirik ni apa bagai ni. Ni orang bodoh syirik ni sesat ni, tapi turun buat laporan polis. Sebab apa? Kami sayang Nabi Muhammad SAW. Kami sayang Nabi. Walaupun kami tak ada ilmu. Kami tak ada ilmu macam hampa. Kitab penuh bersusun. Kami tak ada ilmu macam tu. Kami ilmu tepi jalan, kutik tepi jalan ni, debu.
Kalau angin main dia pukul habis semua macam tu lah. Ni ilmu yang ada debu ni ya tuan-tuan. Yang pi buat yang bangkit. Bawa semangat. Duduk tengah panas, tengah hujan. Pi buat laporan polis buat apa, sayang Nabi Muhammad SAW. Sayang umat. Apabila umat Islam ditindas apa. Ni orang bodoh, orang syirik macam kami lah pi buat kerja. Hampa yang ahli-ahli ulama duduk, tahu orang ni tak betul, orang ni syirik, orang ni tak betul, orang ni bid'ah. Yang tu yang kerja hampa. Minta maaf cakap lah. Hampa duduk di kalangan. Sebab tu saya kata tuan-tuan, daripada awal permulaan saya buka, saya kata apa? Berpakaian seperti wali, tetapi hati seperti iblis. Ramai hari ni tuan-tuan. Berpakaian seperti wali, tetapi hatinya seperti iblis. Ingat perkataan saya tu. Cukup banyak ni. Nauzubillah. Saya minta jauh lah diri saya. Yang tu saya minta jauh sangat tuan-tuan. Biar saya berpakaian seperti iblis, tapi hati saya baliklah. Yang tu sajalah saya minta. Janganlah biar pakaian kena pakai depan orang ni kena pakai nampak alim sikit ni. Dah. Tu semua munafik. Kita macam mana macam tu lah. Saya pakai macam mana kau, saya macam tu kau, saya rempang kau, orang tengok saya macam tu kau, yang tu lah saya. Allahu Akbar, saya tak macam tu tuan-tuan, saya tak mau nak depan orang, jangan buat, tak boleh, dah. Diri saya macam mana, macam tu orang kenal saya, Tok Singa macam mana, macam tu lah aku. Bismillah, saya minum tuan, nampak tangan kiri, tangan kanan, bismillah. Jomlah, saya nak pergi semayang. Saya ni orang syirik, orang dukun ni nak pergi semayang. Saya nak pergi semayang, waktu pun nak masuk lah tuan. Orang syirik macam saya ni, orang dukun, orang bid'ah macam saya ni, saya nak pergi semayang Ustaz. Jadi insya-Allah tuan, itu saya minta tolonglah. Tolonglah wahai perawat-perawat Islam, janganlah kamu iri hati sama kamu. Ingat rezeki itu daripada Allah. Yang mana kita buat dengan ikhlas, pasti Allah Ta'ala akan bagi kita rezeki yang banyak. Jangan takut sekali-kali. Jangan takut tentang rezeki. Yang kamu perlu takut adalah tentang diri kita sendiri. Itu saya boleh beritahu. Janganlah bermusuh-musuhan. Janganlah mengkritik orang secara terbuka. Kalau tidak benar, PM lah. Boleh PM. Berjumpa hadapan, bersembang, bermuzakarah. Yang mana tak betul tegur. Saya pun terima berapa banyak orang main tegur. Saya terima. Saya tak bisa pukul, tak bisa marah orang pun. Berapa banyak tuan-tuan, ada orang main tegur saya macam tu tak boleh buat macam tu, macam ni. Okey, saya terima, minta maaf, saya main silap. Tak biasa pun saya support orang main tegur saya. Nak support orang apa, bagus Allah Ta'ala hantar dia main tegur. Tapi yang kita tak boleh terima apabila hampa fitnah. Hampa buh dalam social media, hampa bagi orang tahu. Tok ni orang macam ni semua dukun. Allah. Orang ni semua dukun, ustaz campur dukun. Fitnah yang berat tu. Aku tak biasa pun sembah lain pada Allah Ta'ala. Aku tahu diri aku macam mana. Tu sajalah. Saya minta yang tu sajalah. Tolonglah. InsyaAllah saya memang ada planning. Saya nak buat NGO satu untuk perawat-perawat Islam. Jadi saya mohon kepada perawat-perawat Islam boleh duduk dengan saya. InsyaAllah. Saya ni bukan jenis nak condemn mahamnya kaedah ni tak betul ke tak betul. Yang tak betul, bila langgar syariat tak betul. Kalau tak ada langgar syariat, hang nak pakai apa ke, limau ke, sintuk ke, durian ke, kulit durian ke, hang pakai api lah apa pun. Yang penting, niat hang betul, tak ada mensyirik pada Allah, tak ada hang menyeru jin-jin, tak ada hang panggil dewa-dewi ke apa mana ke apa semua. Hang hanya sebut pada Allah Ta'ala, guna kaedah, gunakan barang-barang nampak pelik, buatlah. InsyaAllah, saya nak buat NGO, insyaAllah doa untuk saya nak buat NGO untuk perawat Islam sahaja. Duduk dengan kita insya-Allah. Kita boleh muzakarah. Yang mana betul, yang mana tak betul kita boleh muzakarah. Tak ada masalah. Dan kita di situ ada satu kekuatan. Apabila orang fitnah kita boleh hantar lawyer pergi saman dia mereka. InsyaAllah lawyer di belakang kita. Kita akan cari lawyer satu. Standby. Duduk dengan kita. Apabila perawat-perawat ni kenal fitnah. Contoh-contoh orang nak menjatuhkan kita boleh terus saman mereka. InsyaAllah. Itu saja saya minta. InsyaAllah doakan terbaik saya. Saya akan buat satu NGO. Saya akan duduk berbincang dengan Ustaz Syafiq, berbincang dengan sahabat-sahabat yang saya lain lagi. Nak tubuhkan satu NGO untuk perawat-perawat Islam sahaja. Jangan kita biar orang nak memonopolikan pusat rawatan ni. Dia punya nama besar, dia saja betul. Orang lain semua tak betul. Tak. Banyak rawatan Islam ni. Banyak orang yang boleh berubat ni. Tapi mereka duduk sengat sebab apa? Tak berani sebab apa? Ada satu pusat rawatan yang besar. Konon-konon dia nama dia besar. Dia yang monopoli. Apa pun dia yang kena buat keluar.
kena bawa keluar hukum hakam. Tak. Itu semua silap. InsyaAllah kita akan buat. Baik, insyaAllah saya sudahi. Wabillahi taufiq. Saya minta ampun, minta maaf kerana mulut dan lidah saya ni jahat. Saya minta ampun, saya seorang pendosa. Saya minta ampun banyak-banyak kepada tuan-tuan semua. Saya minta ampun, minta maaf. Saya seorang pendosa. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar.